Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Al-Fatihah binti Zulazman dari kelas PISMP PI 2619. Saya akan mula membentangkan hasil projek inovasi digital bagi kursus PIMK 3123 bersama pensyarah pembimbing iaitu Ustaz Nizul Azhar. Baiklah, saya mulakan dengan isi kandungan yang ada dalam slide ini. Okey, yang mana ada 13 perkara penting yang perlu saya jelaskan. Sebagai pengenalan, dasarrasa kini perkembangan teknologi semakin berkembang pesat dan telah membuka minda ramai masyarakat termasuklah para guru dan juga murid-murid. Jadi ia sedikit sebanyak memberi pengaruh kepada mereka dalam mempelajari sesuatu ilmu teknologi yang baharu. Okey. Jadi gaya pembelajaran dan juga pengajaran juga dipengaruhi berdasarkan perkembangan teknologi semasa. Jadi menurut Yahya Bontat dan Laili Nanita 2012, inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran ini merupakan suatu pembaharuan kreatif yang mana kaedah ataupun cara yang baru digunakan bagi seseorang guru untuk memastikan objektif pengajarannya tercapai. Jadi semestinya seseorang guru tu mesti ada sifat dan juga sifat kreatif dan inovatif dalam diri, terutamanya dalam penghasilan bahan bantu mengajar. Justru itu, penemuan inovasi dapat menangani masalah bagi meningkatkan sistem pendidikan pada abad ke-21 kini. Jadi, inovasi ini sebenarnya dia dihasilkan bagi membantu seseorang itu menyelesaikan sesuatu masalah. Contohnya, jika dalam bidang pendidikan, inovasi ini dapat dijadikan pemudah cara kepada guru semasa mengajar. Jadi, pentingnya inovasi ini bukan sahaja dalam skop pendidikan tetapi dalam pelbagai aspek yang lain juga. Okey, bagi rasional projek untuk inovasi ini, saya telah menemukan jurnal ini dia mengkajilah berkaitan dengan taburan analisis peratusan dan juga min keseluruhan item soal sidik mengenai keupayaan penguasaan penulisan dan juga pembacaan jawi, dan mana ada beberapa item dan juga soalan yang telah dibuat di soal selidik dan juga telah dianalisis oleh pengkaji. Dan daripada kajian ini menunjukkan bahawasanya penguasaan murid-murid sekolah rendah ini, terutamanya murid-murid di peringkat tahun 1, 2, 3 ni masih lagi lemah dalam penguasaan jawi. Apatah lagi untuk membaca, untuk menyebut saja pun masih ada lagi murid-murid yang tidak dapat kenal dan juga tidak dapat menyebut huruf jawi dengan betul. Okey, sedikit ulasan daripada jurnal kajian tadi. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya satu-satu kaedah pengajaran tu amat penting, yang mana kalau kaedah itu berkesan, dia akan memberi juga kesan yang positif kepada murid-murid. Jadi saya ambil juga pendapat daripada Nakwai dan juga Jimain 2016 yang menyatakan bahawa pengajaran jawi ni merupakan satu wadah bagi mencapai matlamat dalam pendidikan Islam. Meneliti kajian-kajian yang dikaji oleh penyelidik tadi mendapati bahawa penguasaan pelajar terhadap pelajaran jawi ini masih lagi pada tahap yang membimbangkan. Ya, betul, ya, tahap membimbangkan yang mana seharusnya kita ambil satu kaedah dan juga ambil satu cara dengan hasilkan inovasi kepada murid-murid. Penyataan masalah. Okey, jadi masalah yang saya fokuskan ini adalah memang apa yang disebutkan tadi, iaitu berkaitan dengan bidang jawi kan. Subjek-subjek dalam buku teks memang dia menggunakan tulisan jawi sebagai sumber rujukan. Oleh kerana tu, pendidikan jawi ni dia memang penting dan memang sepatutnya dikuasai oleh semua murid, termasuklah murid-murid tahun 1 pada peringkat yang lagi rendah ataupun prasekolah. Inilah dia isu utama yang memang saya fokuskan untuk inovasi ini, iaitu murid-murid lemah dalam menyebut huruf jawi tunggal sehingga menjejaskan pemahaman mereka dalam subjek pendidikan Islam.
Jadi inovasi yang telah saya hasilkan ini mempunyai dua objektif utama, iaitu yang pertama, murid dapat mengenal pasti huruf Jawi tunggal dengan mudah menggunakan kaedah E-Smart Ninja. Yang kedua, murid bukan sahaja dapat kenal pasti tapi dia juga dapat menyebut huruf Jawi dengan tepat. Sambung kepada skop limitasi bagi inovasi ini, iaitu saya memfokuskan yang pertama sekali murid tahun 1 yang mana terdapat dalam silibus murid tahun 1 ini dalam bidang Jawi ada subtopik huruf Jawi tunggal, iaitu pada topik yang pertama bidang Jawi. Jadi walaupun dia difokuskan kepada murid tahun 1, semua murid lain yang masih lagi lemah dalam mengenal dan juga menyebut huruf Jawi tunggal ni dapat menggunakan inovasi ini juga. Baiklah, seterusnya itu kepentingan inovasi ini dihasilkan. Ada dua kepentingan dan juga impak yang saya boleh kongsikan. Yang pertama, memudahkan murid mengenal pasti huruf Jawi tunggal dengan betul. Bila dia dah belajar, dia akan kenal pasti. Jadi impaknya dekat sini, murid tu perlahan-lahan boleh menyebut huruf Jawi walaupun mengambil masa yang lama. Kepentingan yang kedua iaitu membantu murid ni menyebut huruf Jawi tunggal dengan tepat dan juga betul. Jadi impaknya dekat sini, bila dia dah biasa sebut, dah biasa kenal, jadi dia murid ni dapat mengaplikasikan pembacaan Al-Quran ataupun Iqra' dengan lebih lancar. Baiklah, untuk anggaran kos inovasi ini sebenarnya tidak memerlukan kos yang tinggi kerana semua software yang digunakan adalah percuma seperti Microsoft PowerPoint, CapCut dan juga WordWall. Jadi inovasi ini orang kata boleh diguna pakai oleh semua guru pendidikan Islam dan lebih kepada mesra pengguna. Saya teruskan kepada model inovasi. Model inovasi yang saya pilih iaitu model kreativiti. Jadi model kreativiti ini merupakan salah satu model yang sangat penting dalam penghasilan inovasi. Okey, jadi ada beberapa peringkat yang saya gunakan. Yang pertama, peringkat pertama mengenal pasti masalah. Okey, yang kedua bermain dalam pemikiran sehingga timbul idea untuk menyelesaikan masalah. Okey, yang ketiga uji kaji idea. Yang keempat adalah penyelesaian masalah. Jadi daripada penyelesaian masalah ni saya sendiri dapat hasilkan inovasi ini dan juga cuba untuk uji kaji sendiri kepada murid-murid. Jadi ini saya ambil rujukan daripada Siti Rosni dan Abdul Samad Hanif 2019. Ini adalah tajuk inovasi yang telah saya hasilkan, iaitu yang dinamakan E-Smart Ninja. Ninja itu adalah gabungan daripada perkataan Rumi dan Jawi. Jadi kita akan tengok dengan lebih lanjut berkaitan dengan inovasi ini. Baiklah, saya teruskan kepada cara menggunakan inovasi ini. Okey, inovasi ini sebenarnya diberikan kepada 6 menu utama. Okey, dan setiap menu itu kita ada fungsi yang pelbagai. Okey, kalau tengok pada slide ini, ini adalah menu utama, menu 1. Okey, menu 1 ini dia lebih kepada pengenalan inovasi dan ada juga di situ maklumat-maklumat tambahan seperti maksud inovasi, manual penggunaan dan juga fungsi ikon yang saya gunakan dalam inovasi itu. Mungkin ada setengah murid tidak faham ataupun tidak tahu apa fungsi ikon-ikon yang digunakan, maka saya menghasilkan satu ruangan ataupun satu slide bagi memudahkan murid itu tahu dan juga faham tentang penggunaan fungsi-fungsi ikon ini. Dan ada juga arahan tentang simbol-simbol yang telah saya gunakan. Okey, menu yang kedua ini memfokuskan kepada GSKP Pendidikan Islam tahun 1, iaitu saya bagikan pada dua, iaitu standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Jadi kedua-dua ini saya fokuskan secara interaktif. Okey, kemudian menu yang ketiga. Okey, menu yang ketiga ini dia memfokuskan kepada objektif inovasi ini dihasilkan. Baiklah, sebelum saya terlupa, inovasi ini sebenarnya saya telah hasilkan menggunakan dua tulisan, iaitu dua tulisan yang ada tulisan Rumi dan juga tulisan Jawi. Ini bagi memudahkan murid-murid dan juga pengguna untuk mempelajari dan juga mengenali tulisan Jawi.
Bukan saja biasa kalau kita tengok mana-mana inovasi ada Rumi sahaja kan, tapi ini sebab saya fokuskan kepada bidang Jawi, jadi saya menggunakan sendiri tulisan Jawi itu dalam inovasi ini. Okey, jadi untuk menu yang keempat ini sebenarnya ini adalah menu utama, menu yang paling penting dalam inovasi ini, iaitu yang memfokuskan kepada e-smart meja. Yang mana dalam menu ini telah saya jelaskan juga apa itu e-smart meja, di mana e itu adalah ringkasan daripada elektronik, okey, yang mana kita menggunakan secara digital ataupun secara atas talian. Smart pula untuk bermaksud bijak, pandai kan. Jadi kita harapkan satu semangat yang positif kepada murid-murid ataupun pengguna untuk menjadi lebih smart belajar Jawi ni. Mija pula adalah gabungan daripada perkataan mi, Rumi dan juga Jawi, mija. Macam tu. Jadi dekat sini saya telah klasifikasikan iaitu dua kategori. Yang pertama adalah huruf konsonan, yang kedua huruf vokal. Jadi semuanya telah saya susun dalam satu ruangan yang asing-asing bagi memudahkan pengguna untuk tahu ini huruf konsonan dan juga ini huruf vokal bagi Rumi dan juga Jawi. Jadi untuk lebih lanjut boleh juga tengok video yang telah saya hasilkan ini tentang cara untuk guna inovasi ini. Menu yang kelima ini ia fokuskan kepada lagu. Saya telah hasilkan lagu kepada pengguna ataupun murid-murid. Okey, ada juga video yang telah saya upload di YouTube, boleh tengok di YouTube, dan juga ada video yang tersedia terpapar di skrin inovasi itu. Okey, dan juga yang keenam, menu yang keenam ini adalah menu yang terakhir yang memfokuskan kepada kuis ataupun uji minda pengguna ataupun kanak-kanak. Ini dikategorikan kepada dua. Yang pertama aktiviti pengukuhan, yang ini ada 5 soalan. Aktiviti pengukuhan ni ada 5 soalan. Kedua iaitu ada kuis dalam talian yang telah saya hasilkan, ada 2. Saya menggunakan word. Jadi boleh juga tekan link yang telah diberikan ataupun boleh juga scan. Baiklah, untuk kali ini adalah maklum balas yang telah saya tagging star. Kalau tengok kepada inovasi ini, ada beberapa yang telah saya maklum balas yang telah saya terima dan saya beri respon sendiri dengan meletakkan new, star new. Okay. Yang pertama, objektif yang telah saya hasilkan ini pada asalnya pada pra-proposal yang objektif ini ada 3. Jadi bila difikirkan dan juga dibincangkan juga dengan meminta pendapat daripada rakan-rakan, mereka mengatakan bahawa seeloknya meletakkan 2, kerana bidang Jawi ni mengambil masa kalau dalam kelas hanyalah 30 minit sahaja kan. Jadi untuk kita capai satu objektif tu dia mengambil masa yang singkat. Jadi apa kata kita letak sahaja objektif yang memang fokus pada matlamat utama tu. Baiklah, maklum balas yang kedua yang saya telah ubah daripada proposal saya sebelum ini, iaitu berkaitan dengan manual penggunaan, yang mana ini saya ambil respon daripada Nur Hamimah Farida. Jadi saya telah ambil respon dan menghasilkan satu ruangan seperti yang dapat tengok daripada sebelah ini. Ada ruangan untuk fungsi ikon dan juga manual penggunaan bagi memudahkan pengguna menggunakan inovasi ini. Yang ketiga, maklum balas yang ketiga saya ambil daripada Nur Syafiqah. Jadi saya telah menghasilkan, saya telah ubah daripada sebelum, kalau dapat lihat sebelum macam mana dan selepas macam mana. Okey, mana sebelum kita dapat tengok semua huruf disatukan, maksudnya dalam satu slide tu ataupun dalam satu jadual ada semua huruf Jawi, iaitu huruf Jawi yang tunggal, ada huruf vokal, konsonan, dan ada juga susunan-susunan yang tak teratur. Kemudian bila saya telah ubah menjadi satu bentuk yang saya bahagikan kepada konsonan dan juga vokal. Baiklah, ini adalah maklum balas yang terakhir, iaitu yang keempat. Okey, saya maklum balas daripada Nur Syazana yang mengatakan bahawa penggunaan warna pada jadual tersebut tidak sesuai yang tadi itu kan. Jadi cipta melodi lagu menggunakan
rentak terkini. Jadi Nur Syazana sebenarnya dia telah memberi pandangan kepada dua aspek, iaitu tadi tentang warna yang telah saya ubah, dan yang kedua iaitu lagu sendiri. Lagu yang sebelum ini telah saya hasilkan, dia mempunyai lirik yang agak panjang dan agak susah untuk diingati oleh murid-murid terutamanya. Jadi saya telah hasilkan yang lirik yang ringkas tetapi padat, dan juga saya telah tambah juga buat video khas, macam video lirik lah, lirik video untuk lagu itu. Baiklah, okey, daripada kajian telah saya buat sendiri, bila saya telah hasilkan inovasi ini, maka saya telah hasilkan juga kajian yang mana kalau kita tengok daripada rajah sebelah ini kan, prestasi menyebut huruf Jawi tunggal pada yang sebelumnya itu adalah 34% lulus. Yang selepasnya prestasinya meningkat sehingga 66% lulus. Jadi ini adalah kajian yang saya buat, di mana sebelum memperkenalkan inovasi ini kepada murid-murid tahun 1, kita dapat lihat kat sini ada dua yang saya telah bahagikan, yang telah saya buat sebagai satu carta, yang mana sebelum pengujian inovasi tu, kalau kita tengok ini telah saya klasifikasikan mengikut kelas. Okay, ada 4 kelas. Tengok keseluruhan pun memang rata-ratanya memang lulusnya lebih sedikit berbanding dengan yang gagal. Gagal tu lebih ramai. Itu sebelum pengujian inovasi. Dan mana selepas pula, kalau kita tengok perbezaannya pada palang yang berwarna hijau tu adalah murid-murid yang lulus lebih ramai dan juga lebih meningkat dia punya prestasi itu. Jadi ini adalah satu perkara yang membanggakan dan seharusnya dikekalkan ataupun lagi ditambah baik untuk murid-murid pada masa hadapan. Sebagai kesimpulannya, saya berharap inovasi ini dapat dibentangkan dan juga dapat diperluaskan dalam bidang pengajaran dan juga pembelajaran Jawi, pendidikan Islam ini juga, dan juga dia dapat memberi manfaat kepada murid-murid dalam meningkatkan pengetahuan mereka dalam bidang Jawi, terutamanya berkaitan dengan huruf Jawi tunggal. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.